Sampai itu dia perjalanan dia, itu tukar dia sakut lah, apa ni baju kau kapal beg dia di ujung tukar tu berjalan. Begitu orang perjalanan dia ni. Kalau kira nak duduk sekali kak, nak bermesra, baik tak sedia kira-kiranya. Baik tak sedia. Ada juga yang kata maksud Nabi SAW tu kata dia tidak letak tukar, dia jenis kerah. Kalau dengan orang perempuan dia kerah, backing lah, jenis itu isyaratnya. Kalau tak sedia backing tak sah lah kira-kiranya. Muawiyah ni sesak lanjut kata dia, sesak. Padahal Muawiyah ni kaya, apa dia sesak? Situlah hadis yang kita pegangnya. Yang orang ramai tak pegang, dia tak faham, pasal dia tak perhati pun. Kita pegang dengan hadis Bukhari tu. Yang Muawiyah ni termasuk dalam muhajirin, orang yang berhijrah ke Madinah. Cerita tu berlaku duduk Madinah. Ramai ulama, orang-orang ramai-ramai ni dia ikut lah setakat mana dia mengaji lah. Ulama lah kita kata asalnya, silahnya. Dia kata Muawiyah ni baru memeluk agama Islam pada ketika Fatih Makkah, pembukaan Makkah tahun yang ke-8. Paling yang tinggi dia kata Muawiyah ni memeluk agama Islam pada Umratul Qadha tahun yang ke-7. Ada juga orang kata, kalau kata tahun yang ke-7 pun tak apalah, tapi sebenarnya lebih awal lagi daripada itu. Ya tujuannya apa yang jadi ganjak ke depan belakang tu. Kalau kita tak tahu sejarah, tak tahu cerita perbalahan dalam agama ni, jadi firqah-firqah ni, kita tak tahu apa. Ya heret pergi alah ke belakang tu. Sebab dari segi pandangan orang Islam yang diajar oleh Nabi SAW, dia tidak serupa dia. Sahabat-sahabat ni, sahabat ahli Badar tidak serupa dengan ahli Uhud, lebih tinggi. Ahli Uhud, ahli Khandaq ni tak serupa. Hak Fatih Makkah ni dia macam-macam ada. Ada hak masuk Islam tidak ikhlas mana, tapi kerana takut dah jatuh dah kan ke tangan Islam pada ketika tu. Ada juga dia nak oyaknya Muawiyah ni ada kemungkinan dia termasuk dalam tu, bukan masuk Islam ikhlas mana. Kutu dia nak pergi ni musuh sahabat ni. Dia duduk sebar benda ni. Padahal dalam Bukhari dia sebut Muawiyah ni sesak. Kalau dia duduk di Mekah sungguh dengan ayah dia kaya, ketua, nak jadi ketua dalam masyarakat dia kena kaya. Anak ketua Abu Sufyan sesak, berapa banyak harta dia. Tiba-tiba Nabi kata fasu'luk, amma Muawiyah fasu'luk. Muawiyah ni sesak kerajaan. Macam mana dia sesak? Sebab dia tinggal segala-galanya, keluarga dia, harta benda dia tinggal, pergi berhijrah. Kalau tidak, macam mana dia boleh duduk Madinah? Sebab kalau orang yang memeluk agama Islam pada Fatih Makkah, Nabi kata la hijrata ba'dal fathi, tak boleh hijrah dah, tak ada dah hijrah selepas pada pembukaan Mekah ni, tak ada. Dan Nabi tak benarkan orang-orang selepas pada Fatih Makkah tu berhijrah pergi duduk di Madinah. Nak duduk di Madinah, Nabi tak boleh. Duduk situ, mungkin negeri Islam juga, sepatutnya dia tak benar. Ya dalam sejarah ada hak Nabi SAW benar. Selepas Fatih Makkah dia baru memeluk agama Islam. Selepas tu Nabi benar duduk di Madinah. Safwan bin Umayyah seorang tu atas permintaan pak cik dia, pak saudara dia Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi benar. Satu, Muawiyah tak ada disebut. Kalau dia betul supaya ramai-ramai nak kata, maka masuk dalam hak kecuali jugalah. Tidak. Menunjukkan dia telah berhijrah termasuk dalam muhajirin. Sebab muhajirin ni dia ada kelebihan dia. Orang tak asil nampak kelebihan dia. Bukan orang nak nguduh dia, nak buruk dia. Itu caranya. Kita ramai-ramai ni tak terima apa saja. Saya bagi ya Allah. Pasalnya tidak mengaji hadis lah. Kalau mengaji hadis cuba. Nabi kata tu, Muawiyah ni mana cerita? Mana? Mekah kau? Tidak Mekah, di Madinah. Kalau di Mekah dia kaya dia sendiri. Ni di Madinah dia mau tak asih. Tengok kelebihan dia, menunjukkan keikhlasan dia masuk Islam. Tak asih. Kalau dia berhijrah, bermakna tak ada kepentingan apa-apa, kata Islam dia boleh. Tak asih lah. Tak asih dapat kelebihan tu. Dia ada semacam keraguan.
Misalnya Fatih Makkah, kalau Fatih Makkah ada yang memeluk agama Islam tidak ikhlas, boleh jadi dia termasuk dalam tu, suka-suka boleh jadi, ada kemungkinan. Hak tu benda yang cerita berubah dalam masyarakat ni, sejarah ke apa, tu lah bendanya kita tak tahu. Hak tu pengajar tingkat tenang ke apa, ada ajar lagu tu. Dah suka tadi dia jawab lagu lain tak apa pula budak dah. Nyayung tak ada pasal-pasal. Itulah yang berlaku. Tapi tak ada orang tegur, tak ada orang cara, tak ada orang cara. Sepatutnya kita bila mengaji ni pakak, sambung, sebar. Jangan berhenti setakat ni saja, kena sebar. Itu jadi tanggungjawab kita, membersihkan sejarah. Kalau sejarah ni molek, kita bangga, kebanggaan kita. Ni contoh kita, tauladan kita. Kalau sejarah tu tak molek, kita sendiri, bukan orang lain. Tengok tok nenek kita ni, orang yang dikatakan menempa sejarah Islam ni jahat sangat, kita sendiri dulu sebelum pada orang lain. Adakah patut? Ini semua ni yang tak betul sebenarnya. Hak nak cerita tadi, cerita Abu Jahal tu, balik semula. Abu Jahal ni namanya Amir bin Hudzaifah. Dia ni termasuk dalam orang yang panjang umur. Dia ni panjang umur semua. Sebab dia dah pembinaan Kaabah semasa jahiliyah tu dia dah. Masa tu dia muda belia lah. Dalam riwayat-riwayat dia sebut dia muda belia pada ketika tu. 2 kali kata dia. Kali yang kedua ketika tua benar dan uzur kata dia. Ketika pembinaan Kaabah di semasa jahiliyah tu bila? Ketika Nabi SAW berumur 35 tahun. Seperti baru ni kan kita bincang Nabi dijatuh kain ke apa tu kan. Situ sudah ada dah umur berapa Nabi. Dia sudah terlibat dalam pembinaan Kaabah pada ketika itu. Yang kedua, kali yang kedua apabila Ibnu Zubair membina semula Kaabah di zaman dia pada tahun 64 Hijrah. Tengoklah selama mana 64 Hijrah dia ada lagi. Dan dia mati pada tahun 70 Hijrah. Panjang umur. Dialah dikatakan antara 4 orang yang berusaha mengebumikan Sayyidina Uthman. Apabila zaman Sayyidina Uthman pemberontak tu yang menguasai keadaan, tak berani orang. Dia ni salah seorang yang berani tampil ke hadapan, ajak orang pergi kebumikan Sayyidina Uthman. Ni salah seorang. Itu antara sejarah dia Abu Jahal secara ringkas. Bawa pergi selimutku ini kepada Abu Jahal Amir bin Hudzaifah, dan bawa kemari selimut ambijaninya yang kosong tu, kerana sesungguhnya selimut ini telah melekakan aku tadi daripada menumpukan perhatian kepada sembahyangku. Tadi masa pakar tu jadi lari sikit perhatian tu, pergi kepada kain selimut tu. Kita tengok nota di situ, ada nota 432. 432. Sebelum pada tu 431 tu nak cerita bahawa Nabi hantar balik, lepas tu dia minta tu pula. Dia nak jaga hati sahabat. Bukan dia tidak sudi terima, kerana ada masalah lain. Boleh kita tukar lagu tu. Sini pun kita jadi panduan hukum juga. Kalau kita orang beri sesuatu pada kita hak molek, kita nak ambil dengan dia hak kurang molek, tak apa, boleh tukar. Namun nak bagi balik tak saya ambil langsung, tak boleh. Mungkin dia akan terkilat, dia akan serah hati. Bila begitu Nabi SAW kata hantar ni, minta dengan dia ambil waktu buat bagi, nak jaga hati. Seterusnya nota 432. Adakah Rasulullah SAW boleh terleka dengan dunia semudah itu? Itu persoalan. Dapat kau kain selimutnya, kita lah ni semayang pun kain sejadah tu dah, betapa lembutnya, macam-macam coraknya, warna-warninya. Biasa je, kita tak tegak apa, biasa sangat dah. Adakah semudah itu? Itu persoalan.
apabila sampai sini. Bukankah beberapa kali telah ditunjukkan kepada beliau syurga, namun beliau tidak terleka dan terpersona dengannya, sehingga terganggu urusan-urusan agamanya? Tak ada lagu tu. Berapa kali semasa hidup dalam dunia, dia tengah semaya, nampak syurga, hola tangan nak ambil buah syurga. Siapa tahu tu? Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-katanya, kerana sesungguhnya selimut ini telah melekakan aku tadi daripada menumpukan perhatian kepada sembahyangku? Apa maksud? Kalau kita kata dia nak teleka, takkanlah benda semudah tu nak teleka. Teleka dah surga dia tidak teleka. Kalau kita kan benda-benda lagu ni gangguan-gangguan lagu ni teleka. Nabi Syekh Tuhan tunjuk dah, dia nak tengok bidadari, tunjuk lepas tu tak sini kau sama. Tak ada dalam dunia ni lagu tu. Tu akibatnya. Tu Nabi tu juga tu. Nabi. Kalau hak jenis takut pun lagu tu juga kita kalau nampak kan tak juga tidur juga. Supaya juga takut. Kalau hak jenis suka pun tak jenis tidur juga. Tapi Nabi ni tidak gitu. Macam mana dia dapat kau benda dunia? Selai selimut ia bercorak sedikit, tiba-tiba sudah dia kata leka tu. Telah melekakan aku tadi daripada sembahyangku. Dua pandangan telah diberikan oleh ulama untuk menghilangkan kemuskilan ini. Pertama, perkataan kadat. Ni yang mesti ni, apabila kita baca hadis mesti benar ni, kena ambil kira benda-benda ni. Perkataan kadat mesti ditakdirkan sebelum perkataan al-hatni, supaya memberi arti hampir ia melekakan daku. Bukan melekakan daku gitu saja dah, hampir ia melekakan daku. Kerana tanpa mentakdirkan perkataan kadat, ia menunjukkan keadaan melekakan itu benar-benar berlaku, telah benar-benar berlaku. Itu tidak sesuai dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kata hak ni tidak sesuai, kita dalam menghadapi hadis kau gapo kau, kita kena fikir apa yang paling sesuai dengan Nabi. Seperti kita sudah maklum tadi, setara dunia, setara syurga ditunjuk dia tidak leka, tidak lalai dia, tidak siapa jadi cuai lah agama ni. Agama dalam artinya yang umum lah, bukan masalah dalam artinya khusus seperti ramai orang faham tu. Tak, yakni isteri dia tidak terabai, jaga molek, perang, jalan semacam, meretah negeri, jalan semacam, mengajar semacam, sembahyang semacam, semua tulah je, tak ada terganggu, tak ada terganggu. Tiba-tiba ni telah melekakan aku. Itu tidak sesuai tu. Mesti kena cari jalan. Ini kaedah yang dipakai oleh ulama. Kena cari jalan yang menampakkan Nabi SAW tu tidak jadi cacat, tidak jadi kurang, tidak jadi bercanggah dengan hak asal dia. Lagu mana? Tu dia kata kena takdir. Takdir ni kita andaikan begini sebenarnya hak ada. Sebab hak buai-buai lagu ni dan takdir ni dalam bahasa mana-mana pun ada. Nak gimana? Kedah. Jawab dia. Nak gimana tu? Kedah. Dia jawab Kedah. Kedah tu ada takdir tu, kena faham dulu istilah takdir tu. Ada takdir tu dalam ayat tu, Kedah. Takdir dia apa takdir dia? Saya hendak ke Kedah. Tu takdir dia. Kalau nak atubik, jawapan penuhnya iaitu saya hendak ke Kedah. Tapi dia jawab Kedah. Bermakna dalam jawapan dia tu ada benda-benda yang dibuat. Lepas tu kita tahu mana hak saat ni yang ditakdir tu, lagu tu saya hendak ke Kedah. Tengoklah pertanyaan tu gapo. Pertanyaan, awak nak ke mana? Saya hendak ke Kedah. Tu lah. Daripada pertanyaan. Kalau ulang pula, itu kecek budak-budak tu, bahasa budak-budak tu. Ini
memang biasa lagu ni.